Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin dan Masyarakat Pimpinan Masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf terlewat sampai tuan-tuan, ada sangkut selepas tol buta tuan-tuan, lama juga. Jadi ada kereta rosak depan tuan-tuan. Jadi habis 3 lane jam dan alhamdulillah dapat juga sampai. Di waktu yang berbaki ini kita isi dengan pengajian kitab Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa 'ulumina fid dharain amin. Kita membicarakan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung pada bab muka surat 191. Kalau cetakan Pustaka Nasional, cetakan lain itu saya tak pasti, tapi pada bab apa yang dibaca pada solat witir dan sesudahnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang sunat bagi orang yang bersalat witir dengan 3 rakaat, hendaklah dia membaca pada rakaat yang pertama sesudah Al-Fatihah ialah surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat kedua iaitu surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan rakaat ketiga pula surah Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang biasa kita dengar dalam bacaan salat witir oleh imam-imam, khususnya dalam salat witir pada bulan Ramadan. Maka salat witir bukan hanya bulan Ramadan saja tuan-tuan. Salat witir disunatkan kita untuk tunaikan sepanjang masa. Maksudnya waktu malam lah, bermulanya selepas Isyak sehinggalah sampai terbitnya masuknya waktu subuh. Itulah waktu kita menghidupkan malam dengan solat sunat. Antaranya solat yang ditutup kita solat ialah solat witir. Dan Nabi pesan kepada sahabat Nabi, antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu an, jangan tinggal solat witir ini. Dan kalau boleh, dan Abu Hurairah dia solat witirnya sebelum dia tidur. Sebelum dia tidur dia solat witir. Dan ada sahabat Nabi solat witir selepas dia bangun di tengah malam. Jadi boleh belaka. Tapi tidak ada witir 2 kali. Kalau dah buat dah witir sebelum tidur, bangun tidur nak tahajud, maka tak payah dah buat solat witir. Berpada dengan witir yang dibuat di awal malamnya, itu sebelum dia tidur. Kalau dia bangun tengah malam nak solat witir, tak perlu dah, sekali dah witir. Maka dia hanya sambung dengan solat-solat yang lain, solat tahajud ke, solat taubat ke, solat hajat ke, maka buatlah apa pun solat sunat yang mana dia telah pun laksanakan solat sunat witir pada awal. Namun kalau dia tak buat solat witir di awal sebelum dia tidur, maka di saat sebelum subuh dia masih lagi sempat untuk melakukan solat witir. Solat witir paling sikit 1 rakaat, yang biasanya 3 rakaat, dan boleh lebih daripada 3 rakaat, iaitu 11 rakaat pun boleh pada solat witir. Jadi kita kalau bulan Ramadan dah tak dapat, lepas Ramadan tak sempat semalam tarawih, maka boleh kita solat witir melebihi 3 rakaat pun boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, bila solat witir 3 rakaat nak baca apa? Maka bacaan yang pertama selepas Fatihah ialah surah Al-A'la. Bacaan yang rakaat yang kedua sesudah Fatihah ialah surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan rakaat yang ketiga digabungkan 3 surah dalam 1 rakaat, iaitu Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, dan juga surah Muawwidzatain. Digabungkan ketiga-tiganya dalam
dalam solat witir. Baik. Jika dia terlupa sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, dibawakan sabbihisma dan qul ya ayyuhal kafirun kedua-duanya sekali pada rakaat kedua. Mana ini galakan sunat. Kalau tertinggal surah Al-A'la rakaat pertama, maka boleh dibaca pada rakaat yang kedua digabungkan dengan surah qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kita jaranglah buat. Dah tertinggal lah ustaz. Bacalah apa yang baca pun tak mengapa. Tapi nak mengambil fadilat sunnah Nabi bila sembahyang witir, Nabi suka membaca surah-surah ini, membaca surah-surah tersebut. Gitu juga kedudukannya jika dia terlupa qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua, hendaklah dibawakan lagi pada rakaat ketiga bersama-sama dengan qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau terlupa juga surah Al-Kafirun rakaat kedua, boleh dibawa gabungkan bacaan surah tersebut pada rakaat yang ketiga. Maknanya tuan-tuan, ini antara sunnah yang Nabi buat ketika melakukan solat witir. Baik. Kita biasa nak ringkas, kita baca qul huwallahu ahad lah rakaat ketiga tu. Nak cepat, tapi galakkan kita membaca ketiga-tiga surah dalam satu rakaat, iaitu rakaat yang terakhir dalam solat witir. Lalu kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari sembahyang witir, dia membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Kan Nabi membaca sebanyak 3 kali selepas selesai 3 rakaat witir tersebut. Itu maha suci Tuhan yang mana dipuja-puja, yang maha suci. Subhanal malikil quddus, segala puji bagi Allah yang memiliki akan segala kesucian. Itu maksudnya. Maka diulang-ulang sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan daripada, tetapi 1 kali. Tetapi pada riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, maka diulang sebanyak 3 kali. Diulang sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan selainnya dengan isnad yang sahih. Jadi boleh kita amalkan malam-malam kita sebelum kita tidur, kita sembahyang solat sunat witir ini, selepas bagi salam, jangan lupa kita membaca zikir subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warruh. Ada yang menambahkan, riwayat menambahkan dengan ucapan begitu, rabbil malaikati warruh, iaitu Tuhan yang memiliki akan malaikat dan segala ruh-ruh. Baik. Seterusnya kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca pada akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri dengan keridhaan-Mu daripada kemurkaan-Mu, dan aku berlindung diri dengan keampunan-Mu daripada kesiksaanmu, dan aku berlindung diri denganmu daripadamu, yakni dengan zatmu, daripada kemurkaanmu. Aku tidak mampu menghitung kepujian atas zatmu sebagaimana engkau menghitung kepujian ke atas dirimu sendiri. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ini hadis hasan. Doa selepas solat witir yang juga dituntut kita baca. Tadi zikir kita baca subhanal malikil quddus, ini pula doa diajar oleh baginda Nabi daripada riwayat Sayyidina Ali untuk dibacakan selepas selesai solat witir. Kita minta yang pertamanya, minta apa? Minta perlindungan dengan redha Allah daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Kita sembahyang witir ni, kita nak ya Allah dengan sebab solat witir ini kita mohon perlindungan dengan redha Allah,
kita dapat dielakkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah murka, maka tempat kita api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Siapa nak masuk dalam neraka Allah, kita nak redha Allah, maka nak hindar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta berlindung daripada muafatik, daripada keampunan Allah taala, daripada mendapat uqubah, mendapat azab dan balasan yang pedih nanti di akhirat kelak. Hatta termasuk di dunia minta berlindung daripada uqubah. Uqubah ni balasan ke atas kejahatan yang kita buat, akan dibalas kejahatan. Termasuk di dunia ni Allah juga akan kenakan, tapi hanya sedikit sahaja balasan tersebut, yang akhirnya nanti akan dibinasakan nanti di dalam kubur, siksa kubur, dan juga nanti di akhirat kelak dalam neraka Allah, wal a'yazubillah. Sedangkan azab ataupun balasan ataupun musibah, ujian yang Allah timpakan di dunia pun kadang-kadang tak mampu kita tanggung akan pedihnya. Berlakunya hari ini banyak bencana-bencana alam, berlakunya gempa bumi, tsunami baru ni tuan-tuan, di Lombok, kemudian di Palu pula. Masya Allah, satu ujian, musibah yang Allah datangkan, dan juga ujian kepada kita, yang mana Allah rakamkan dalam Quran. Dalam surah As-Sajadah kita baca selalu, imam baca selalu hari Jumaat kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah kata apa? Walanudhiqannahum, kami timpakan, kami rasakan kepada mereka ni manusia akan azab, akan azab yang ringan sahaja, dunal azab akbar, belum lagi ditimpakan dengan azab yang pedih, azab akhirat. Azab dunia pun dah rasa pedih dah, tak lagi kan rasa azab akhirat tuan-tuan. Apa tujuan Allah timpakan azab tersebut? La'allahum yarji'un, agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut ambil pelajaran tuan-tuan ke atas musibah yang berlaku ke atas saudara-saudara kita ni tuan-tuan. Mereka ditimpa ujian dan musibah, maka kita ambil pelajaran agar segera kembali kepada Allah. Elakkan kita terjebak dengan dosa dan maksiat kepada Allah, kerana maksiat itu mengundang kemurkaan Allah. Maka azab Allah ini akan datang tak kena pada orang yang buat maksiat saja, orang yang buat ketaatan pun akan ditimpa azab dan juga musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau amal ma'ruf nahi munkar tak dilaksanakan. Bila mana amal ma'ruf nahi munkar tak dilaksanakan, maka lagilah akan mengundang kemurkaan Allah, dan juga azab Allah akan turun kepada siapa sahaja, tak kira orang baik ataupun orang yang tidak baik. Yang ketiga, kita minta perlindungan daripada Allah. Wa'udzubika minka, aku minta berlindung denganmu daripadamu. Macam mana maksud minta perlindungan daripadamu? Denganmu, yakni juga maksudnya kata para ulama ialah berlindung daripada kekuasaan Allah dengan sebarang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali kita menyatakan penyataan kepada Allah, maka tak mampu kita nak hitung segala kepujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah saja yang layak menghitung atas puji-pujian ke atas dirinya sahaja. Ini antara doa yang dituntut kita baca selepas selesai solat witir. Saya baca, tuan-tuan ikut, kita baca sama-sama dan cuba kita azam untuk amalkan doa ini tuan-tuan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ini antara doa yang dituntut kita baca selepas selesai solat witir. Dan berkata Imam Tirmizi rahimahullah, ini hadis hasan, yakni hadis yang juga kuat untuk disandarkan sebagai hujah untuk kita beramal dengannya. Minta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada sebarang kemurkaan, sebarang azabnya, sebarang juga malapetaka, dan kita mengatakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis pada bab solat witir tersebut, maka pada bab yang seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah,
bab apa yang dibaca ketika hendak tidur dan sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Kita bermula daripada doa bangun tidur, maka akhir sekali Al-Imam Nawawi rahimahullah sebelum masuk pada kitab baharu ini, maka Imam Nawawi tutup dengan zikir ataupun doa apa-apa yang dituntut kita baca ketika hendak tidur semula. Inilah 24 jam yang baginda Nabi ajar kepada kita. Anda kita amalkan daripada celik mata yang kita dah belajar lama ni tuan-tuan, sampai ke hari ini, kalau kita amalkan sepanjang pergerakan-pergerakan kita ini, maka di saat Allah cabut nyawa kita, Allah cabut dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Saya baru balik daripada Kedah tuan-tuan. Ada program Kembara Muamalah Bank Islam yang kerjasama Lembaga Zakat Negeri Kedah tuan-tuan. Malam terakhir sebelum malam last, hari Jumaat malam Sabtu, kita buat forum di sebuah masjid di Kedah, di Al-Ustar tuan-tuan. Ketika sembahyang maghrib itu tuan-tuan, seorang jemaah di sebelah saya rakaat tengah sembahyang itu dia jatuh rebah tuan. Jatuh rebah. Dia rebahkan badan dia rebahkan badan dia dan dia sujud. Sambil dia terdengarlah bunyi Allah Allah. Maknanya seolah dia sakit tuan-tuan, dia sakit. Selepas imam bagi salam, saya terus tegur dia lah. Terus tegur pada dia, sakit apa encik, sakit apa tu haji. Dia dah berumur lah tuan-tuan. Dia tak jawab, tapi saya tengok tangan dia pegang sebelah dada sebelah kiri tuan-tuan. Saya tanya dia, sakit jantung ke haji? Sakit jantung ke haji? Dia geleng kepala lah. Dia tak cakap lah kata tu, dia geleng kepala. Saya kata ada ubat ke? Kok saya boleh ambil? Kalau kereta ke, dekat mana ke saya ambil? Kok nak boleh makan, tahan sakit dan sebagainya. Dia pun geleng kepala. Mungkin tak ada kot. Saya kata, saya faham mungkin tak ada lah. Tapi masih lagi menyebut Allah, Allah sakit. Maknanya dia sakit. Dia pegang dada dia sebelah kiri dia ni. Dia pegang. Lain kali saya kata pada jemaah yang lain, tak apalah. Saya kata, mari kita pusing badan dia. Bagi dia sujud tuan, dia sujud. Saya pun pusingkan badan dia, bagi dia tidur elok, baring elok. Dan saya minta teruslah pegawai masjid telefon ambulan. Jadi masa tu saya terlintas, saya pesan kepada dia banyakkan ingat Allah dan banyakkan selawat dekat Nabi lah, saya sebut kat dia. Sambil-sambil nak tunggu ambulan sampai tu, maka saya bacakan selawat ke atas dia lah, selawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha, sampailah habis zikir ataupun selawat syifa tersebut. Dan kebetulan saya juga membaca selawat Yusriyah ala khairil bariyah. Selawat itu selawat yang dikarang oleh guru saya, Dr. Yusri Rushdi As-Said Jawal Hasani hafizahullah taala, yang saya hafal 3 rangkap ataupun 3 perenggan selawat tersebut. Dan dengan izin Allah taala nampak kurang sikit cara dia pegang dia punya jantung dia. Dan tak lama lepas itu datanglah ambulan tuan-tuan. Datang ambulan datang doktor tanya pernah sakit jantung tak? Dia kata tak pernah. Okey, itu first time datang serangan jantung kepada dia. Cuma nak kongsi tuan-tuan dengan tuan-tuan kisah, dan dia pun dah bawa ke hospital. Saya tak tahulah apa kisah yang berlaku. Moga-moga Allah berikan kesembuhan kepada pakcik tadi, pada jemaah tadi, dan mudah-mudahan keluarga dia diberikan kesabaran untuk menghadapi ujian tersebut. Cuma saya nak kongsi tuan-tuan, ceritanya bukan nak kata apa tuan-tuan, orang yang mana bila dia sakit melafazkan Allah Allah, maknanya masa dia sihat dia ingat Allah Ta'ala tuan. Mana mungkin orang yang masa dia sihat dia lupa Allah, sakit dia akan ingat Allah. Kadang-kadang berlaku juga orang sakit, masa dia sihat dia tak ingat Allah, masa sakit baru ingat Allah. Ada juga, pun ada juga begitu. Dan ada golongan yang masa sihat dia pun ingat Allah, di saat sakit yang terkeluar di lidahnya hanyalah Allah, 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 Allah. Maka saat dicabut nyawanya ketika dia sujud, Masya Allah. Saya kata mulanya pakcik ni, saat dia berasa sakit itu dia merebahkan badan dia dan dia sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau setengah orang terlentang habis lah tuan, kan? Tapi dia sujud kepada Allah Ta'ala sambil mengucap Allah, Allah, Allah. Dan yang keduanya tuan-tuan, antara juga kehebatan selawat Nabi ni, antaranya dapat meringankan sebarang musibah ataupun ujian. Jadi kalau kita ni tak ingat banyak-banyak selawat pun, banyakkanlah selawat kepada Nabi, insya-Allah akan diringankan ujian dan musibah-musibah tersebut. Ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan selawat ke atas Nabi tuan. Jadi kalau mati akal tak tahu nak baca doa apa, selawat ke Nabi tuan. Banyakkan selawat kepada baginda Nabi, insya-Allah
akan diberikan keringanan dan sebarang diberikan jalan keluar daripada sebarang kesulitan. Baik, berbalik kepada bab apa yang dibaca ketika hendak tidur dan sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Allah Ta'ala telah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Maksudnya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang adalah menjadi bukti-bukti bagi orang-orang yang memiliki pemikiran panjang, iaitu mereka mengingati Allah dalam keadaan berdiri dan berduduk dan ketika berbaring. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, kenapa Imam Nawawi datang ke ayat tadi? Nak datangkan kepada kita, Allah sebut tentang golongan ulul albab. Siapakah golongan ulul albab? Mereka yang mana melihat alam ini, mereka berfikir tentang keesaan Allah Ta'ala. Kemudian mereka ni sentiasa berzikir kepada Allah pada waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia baring pun ingat kepada Allah. Maka kita nak tidur, baginda Nabi mengajar, bukan tidur mati macam mana binatang tidur, maka tidurlah cara orang yang beriman, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada anjuran zikir dan doa yang dituntut kita baca. Jangan kita terus tidur tanpa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang terlepas juga kan, penat sangat kan. Jadi ala kulli hal kita cubalah sebelum tidur kita ingat sedikit untuk berzikir kepada Allah. Apakah zikir-zikir tersebut? Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan para sahih Al-Bukhari daripada riwayat Huzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke tempat tidurnya, beliau membaca bismikallahumma ahya wa amut. Ini yang biasa kita baca tuan, pendek Dengan namamu wahai Allah, Tuhan, wahai Tuhan, aku hidup dan aku mati. Dan kami meriwayatkan juga para sahih Muslim daripada riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Maka ini sunat kita berzikir sebelum tidur, sama ada ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ataupun ketika baring sebelum kita nak tidur. Alhamdulillah. Yahdi wa yahdikumullah. Maka ini biasa kita baca sebelum kita tidur. Sama ada kita duduk, kita berdiri, kita baring, sebelum kita tidur, maka bacalah ayat yang pendek ini, bismikallahumma ahya wa amut. Ada orang tanya, ustaz, waktu siang nak tidur baca doa ni juga ke? Bacalah tuan-tuan. Kita tidur siang tu belum tentu boleh bangkit balik tuan-tuan. Kan? Kata dia tidur waktu malam je ke? Boleh nak baca tidur waktu malam, dan boleh juga nak baca tidur bila-bila masa. Dalam majlis ilmu, ustaz, nak tidur boleh baca tak? Bacalah nak baca tuan-tuan. Rasa nak tidur dalam majlis ilmu ni, bismikallahumma ahya wa amut, tidur dah. Mana tahu kok Allah cabut nyawa ketika duduk dalam tidur, dalam ketika duduk itu. Maka mudah-mudahan kita matilah keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu alaihi salam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya dan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, katanya, idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadhtuma madaji'akuma fakabbira 33 wasabbiha 33 wahmada 33. Kata Nabi, jika kamu berdua, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, menantu dia, dan anak dia Sayyidah Fatimah, maka dia berpesan kepada mereka berdua, bila mana kamu berdua berada di tempat tidur, dah nak tidur, duduk ke, baring ke, maka jangan lupa untuk menyebut zikir-zikir ini. Hendaklah kamu bertakbir, membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kan? Mana sambil baring tu,
Rasa tak boleh nak tidur tuan-tuan, takbir. Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian bertasbih pula 33 kali. Kemudian memuji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tasbih subhanallah, tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Dan dalam riwayat lain tasbihnya 34 kali. Dan dalam riwayat lain lagi takbirnya 34 kali. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam, sejak aku mendengar pesanan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu. Ada yang bertanya, walaupun pada malam-malam di peperangan Siffin, jawab Sayyidina Ali, walau satu malam pun pada peperangan Siffin. Maka ini amalan Sayyidina Ali daripada pesanan Rasulullah kepada beliau dan isteri beliau, diamalkan tak tinggal setiap kali nak tidur, bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebanyak 33 ataupun 34 kali. Biasa kita bermula dengan tasbih, tahmid dan takbir. Di sini disebut takbir, tasbih dan juga tahmid. Jadi boleh mana-mana satu pun nak mula ikut susunan yang biasa ataupun nak mengikut susunan yang disebut oleh baginda Nabi dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. Kalau dah biasa dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, silakan. Takut celaru pula sebut dengan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, takut dia pening, maka ikut tertib pun tak mengapa, tak ikut tertib pun tidak mengapa. Baik, 2 minit. Dan berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada kedua sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang kamu mendatangi tempat tidurnya, hendaklah dia mengibaskan kain alasnya dari dalam, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang bersembunyi di dalamnya, di dalam tempat tidurnya, dalam tempat tidurnya ataupun di bawah kain selimutnya itu, sejak dia meninggalkannya. Kemudian dia membaca, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Ini doa yang dituntut kita baca, yang mana Nabi suruh untuk kibas dulu tempat tidur kita. Maksudnya kalau kita ada kain selimut, kita kibaslah. Kibas tempat tidur tersebut, ataupun boleh kibas dengan tangan, boleh kibas dengan apa-apalah benda yang kita ada yang rasa boleh membantu kita mengibas. Kerana bimbang-bimbang takut ada binatang-binatang yang berbisa ke, benda-benda yang mungkin yang boleh memberi mudarat kepada kita. Tiba-tiba ada gunting ke, anak kita main atas katil letak gunting, tengok ada gunting terduduk, ada jarum dan sebagainya, maka dituntut kita mengibas-ibas. Dan juga sama ada makhluk zahir ataupun makhluk halus. Barangkali ada jin yang datang bertenggek ataupun sedang berada di atas katil kita, dan kita mengibas memberi isyarat dia untuk beredar untuk kita tidur. Dan bacalah doa ini, doa yang cukup cantik sebelum kita tidur, iaitu kita sebut dengan nama-Mu, ya Allah, aku letakkan belakangku dan dengan kuasa-Mu pula aku mengangkatnya. Kita letak ni pun dengan kekuasaan Allah. Kita boleh bangun daripada tidur pun dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Jika engkau cabut nyawaku, rahmatilah dia. Ni Nabi ajar kita doa sebelum tidur, persiapan untuk mati kecil. Jika engkau bebaskan dia, mohon dijaganya roh tadi. Bila dibebaskan, maka jagalah roh tadi, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang salih. Maka ini yang kita doakan ketika mana kita hendak tidur. Saya baca, tuan-tuan ikut last sekali. Dah masuk dah waktu azan, tuan. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu. Jadi insya-Allah kita cuba amalkan doa ini sebelum kita tidur. Mohon akan rahmat dan juga perlindungan daripada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah menjaga roh-roh orang saleh, demikian juga Allah menjaga roh-roh kita agar kita tenang dan dapat melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tangguh tasbih kepada Allah.